Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Naqidin bin Abdul Razak dan nombor matrik saya ialah 265440. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkenaan cadangan penyelidikan saya dengan yang bertajuk kesan pandemik COVID-19 terhadap peniaga kedai runcit di Ipoh Perak. Kita pergi ke bab yang pertama iaitu pengenalan. Di dalam pendahuluan, seperti mana yang kita tahu, di 2020 ini munculnya penyakit baru iaitu yang diberi julukan nama COVID-19 atau coronavirus telah memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi negara dunia, termasuk Malaysia. Khususnya dalam kajian ini kita mengkaji impak atau kesan COVID-19 terhadap peniaga kedai runcit di Ipoh Perak. Jadi terdapat beberapa penyataan masalah di dalam kajian ini. Yang pertama ialah peniaga menghadapi isu kekurangan atau kekurangan stok di waktu penyakit ini berleluasa. Yang kedua, tingkah laku rakyat Malaysia yang mengamalkan panic buying atau membeli secara panik di waktu COVID-19 ini berleluasa dan menyebabkan kekurangan stok. Yang ketiga, regulasi atau SOP kerajaan yang terlampau ketat dan denda yang dikenakan terlampau tinggi, iaitu yang dikenakan ialah kepada sesiapa yang melanggar PKP akan dikenakan denda sebanyak RM1,000 atau dipenjarakan selama sebulan atau dikenakan dua-duanya sekali. Okey, yang keempat, peniaga tidak dapat menjana keuntungan malah menghadapi dilema dalam membayar kos operasi seperti gaji pekerja dan sewa bangunan. Di dalam COVID-19 ini juga munculnya satu kemudahan baru iaitu membeli barang runcit secara atas talian atau dipanggil GrabMart yang dimunculkan oleh syarikat Grab sendiri. Syarikat Grab ini menggunakan GrabMart dan barang-barang runcit ini boleh dihantar hingga ke depan hadapan pintu rumah. Ia menjadi satu kompetisi kepada peniaga kedai runcit dan menjadi masalah untuk mereka mengaut keuntungan. Jadi, dalam kajian ini terdapat juga beberapa persoalan. Yang pertama, adakah SOP dan regulasi yang dikeluarkan oleh kerajaan menyusahkan atau mengganggu peniaga kedai runcit untuk menjalankan penjagaan mereka? Kedua, adakah SOP dan regulasi Yang kedua, adakah denda kepada sesiapa yang melanggar peraturan PKP ini relevan atau tidak munasabah untuk diterima? Yang ketiga, bagaimana ingin menerapkan kepada masyarakat bahawa pembelian secara panik akan mendatangkan akibat yang buruk di masa hadapan. Yang terakhir, adakah kemunculan pembelian barang runcit secara atas talian atau GrabMart menggugat kedudukan peniaga kedai runcit untuk memperoleh keuntungan? Di dalam kajian ini juga terdapat beberapa objektif khusus. Yang pertama, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh peniaga kedai runcit di Ipoh Perak. Yang kedua, menjadikan kajian ini sebagai satu rujukan atau bacaan ilmiah kepada generasi yang akan datang. Yang ketiga, memberi komen terhadap SOP atau regulasi yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 dalam masa yang sama menjaga hal ehwal ekonomi negara. Yang keempat, ingin juga mengubah mentaliti masyarakat tentang akibat dan masalah yang datang sekiranya rakyat Malaysia bertindak secara melulu tanpa melakukan apa-apa penyelidikan. Yang terakhir, memastikan semua lapisan masyarakat sedar tentang kepentingan komponen-komponen ekonomi dalam mengekalkan kesejahteraan Malaysia walaupun di dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi, apakah kepentingan kajian ini? Pertama, dapat mengesan masalah dan isu yang dihadapi oleh peniaga kedai runcit. Dan yang kedua, dijadikan sebagai satu rujukan dan baca ilmiah bagi mendapatkan idea dalam menangani kesusahan yang dihadapi. Sekiranya kajian ini seperti ini tidak dijalankan, apakah akibatnya? Penjaga kedai runcit, kerajaan dan masyarakat akan menjadi buntu untuk mencari idea dalam memeras isu ini.
Kerajaan juga tidak akan tahu had atau tahap maksimum sesuatu regulasi atau SOP yang dikeluarkan olehnya. Yang terakhir, masyarakat juga akan berada dalam keadaan mentaliti amat cetek dan bertindak bersara melulu dalam membuat keputusan. Siapakah yang mendapat manfaat, yang paling dapat manfaat dalam kajian ini? Jadi dalam kajian ini, peniaga kedai runcit itu sendiri akan mendapat manfaat yang banyak daripada kajian ini. Okey, jika dibandingkan dengan kajian yang lepas, kajian lepas tidak banyak menumpukan kajian mereka ke atas komponen ekonomi yang kecil seperti peniaga kedai runcit. Mereka lebih pergi kepada lebih besar, iaitu makro. Tidak banyak jurnal atau buku yang mengeluarkan tentang masalah kedai komponen-komponen kecil seperti kedai runcit ini sendiri. Kita pergi ke bab kedua, iaitu sorotan karya. Jadi sorotan karya, ia membincangkan teori dan model yang berkaitan dengan pemerolehan data atau maklumat masalah yang dihadapi oleh peniaga kedai runcit di Ipoh Perak itu sendiri. Mengikut kajian-kajian yang lepas, kita boleh tengok di dalam konsep kajian, iaitu teori permintaan. Dun Xiong Lee pada tahun 2020 menunjukkan kategori makanan yang paling diminati oleh pengguna Cina semasa peringkat awal COVID-19 ialah lebih kepada sayur-sayuran, daging dan beras. Di sini teori ini amat menyokong di mana Malaysia melakukan panik buying dalam isu COVID-19 ini. Okey, di dalam kajian yang lepas, Nielsen pada tahun 2020 dengan tajuk The Impact of COVID-19 on the Global Convenience Mom and Pop Stores Market, Positive Impact and Supply and Demand Side Factors. Itu adalah tajuknya. Dia berkata, sekatan di seluruh dunia yang dikenakan kerana adanya wabak COVID-19 telah mempengaruhi rantaian bekalan di dalam kedai runcit. Yang kedua juga, hub dan gudang logistik telah ditutup dan terdapat beberapa sekatan perjalanan di banyak negara yang menyebabkan halangan dalam pengangkutan barang di dalam negeri. Dalam keadaan ini juga, kepercayaan pembekal juga merosot, serta rantaian bekalan rosak kerana terdapat kekurangan bahan mentah dan masa petunjuk yang lebih lama. ABM Consulting di 2020 juga berkata, ini lebih kepada kontra daripada kajian yang saya lakukan. Dia bercakap permintaan kerajaan untuk kesinambungan perniagaan runcit yang menguruskan makanan dan keperluan harian seperti pasar raya, kedai ubat-ubatan dan kedai sebenarnya tetap berada dalam keadaan baik dan pengguna tetap beratur dengan panjang di kaunter daftar tunai untuk membeli produk yang kebanyakan sudah habis dijual, berbeza dengan kajian yang berada di Malaysia. Accenture.com 2020 bercakap kedai runcit menghadapi titik perubahan yang amat kritikal. Pengguna beralih daripada pembelian di kedai kepada pembelian yang di alam maya. Ketiga, mereka iaitu pemilik kedai runcit perlu mengambil kira pembelanjaan tambahan yang disertakan dengan memiliki atau mengendalikan rumah kedai dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Seterusnya adalah bab ketiga, adalah bab yang terakhir dalam kajian saya ini, iaitu metodologi kajian. Okey, apakah metodologi kajian? Ia ialah cara memperoleh data dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selain itu, dalam menguji data kajian, saya menggunakan Microsoft Excel sebagai ejen penguji. Dalam metodologi kajian juga, pembandingan dengan kajian-kajian lepas juga digunakan bagi memastikan data yang dipungut relevan dan boleh diguna pakai. Sepanjang kajian ini, terdapat beberapa hipotesis dapat
dapat diterbitkan. Yang pertama ialah mengenal pasti keberkesanan regulasi dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dapat mengawal penyakit dan menjaga hal ehwal ekonomi negara. Yang kedua, peniaga kedai runcit hanya menerima kesan yang buruk daripada penularan wabak COVID-19 ini. Masyarakat Malaysia tidak memahami akan padah atau akibat yang buruk daripada perbuatan mereka yang membeli secara panik. Yang terakhir, kemunculan pemberian barang runcit atas talian menjadi salah satu sebab peniaga kedai runcit menghadapi masalah untuk meraih keuntungan di musim COVID-19 ini. Hipotesis ini akan diterima atau ditolak di akhir penyelidikan ini. Okey, apakah teknik kajian yang digunakan? Jadi sumber data yang saya pungut ialah digunakan dalam dua cara, iaitu primer dan sekunder. Dalam primer, pemerhatian digunakan pakai ialah pemerhatian dan soal selidik. Dalam sekunder, menggunakan jurnal dan buku. Instrumen yang digunakan pakai ialah ialah soal selidik secara terbuka, dan kaedah pemungutan maklumat data ialah secara temu bual. Temu bual ini dibuat secara bersemuka walaupun dalam keadaan COVID-19 ini kerana ia lebih senang. Jadi, elemen kajian dalam populasi, ciri-ciri dan kategori populasi kajian ini ialah mencari peniaga kedai runcit yang beroperasi di pinggir bandar dan di tengah bandar, yang beroperasi daripada pukul 8 pagi hingga 9 malam. Juga di pinggir bandar dan di hujung bandar 20 kedai runcit yang beroperasi selama 24 jam juga diambil sebagai populasi. Jadi apakah cara saya populasi ini diperoleh? Saya sebelum membuat soal selidik dan temu bual, saya telah berpusing keliling Ipoh dan mencari kedai runcit yang sesuai dijadikan sebagai populasi. Jadi saya menggunakan kaedah agensi data yang menggunakan Microsoft Office Excel. Di dalam kaedah agensi data terdapat beberapa faktor yang diambil kira. Yang pertama, peniaga yang membuka kedai runcit di pinggir bandar dan tengah bandar, peniaga kedai runcit yang membuka dari 8 pagi hingga 9 malam, juga penjagaan kedai runcit yang membuka selama 24 jam. Yang ketiga, masalah yang dihadapi di musim COVID-19 ini. Juga responden yang bersetuju dan tidak bersetuju dengan tindakan kerajaan negara yang memperkenalkan SOP regulasi di dalam musim PKP ini. Yang terakhir adalah penjagaan yang terkesan dengan kemunculan peniaga yang terkesan dengan kemunculan pembelian secara atas talian, iaitu GrabMart. Jadi, di dalam skop kajian ini, saya telah memilih Ipoh Perak sebagai kawasan kajian kerana kawasan ini begitu banyak dengan kedai runcit di pinggir bandar dan hujung bandar. Dan di dalam Ipoh juga terdapat banyak kilang yang menawarkan kerja secara shift. Jadi, dengan ini munculnya banyak juga kedai runcit yang beroperasi selama 24 jam. Kawasan ini dipilih juga selepas pengalaman saya sendiri dalam mendengar keluhan peniaga kedai runcit. Kajian ini dilakukan pada waktu bekerja dari pukul 8.30 hingga pukul 5.30 petang, dan hanya dilakukan pada hari pekerja, itu daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Sasaran objek ialah peniaga kedai runcit yang berniaga secara kecil-kecilan di pinggir bandar dan operasi bisnes dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam, juga yang beroperasi selama 24 jam. Jadi itu saja penerangan saya terhadap cadangan penyelidikan saya, iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap peniaga kedai runcit di Ipoh Perak. Sekian, terima kasih.